hujung-hujung harinya apa yang kita nak cari? Kita nak cari kebenaran. Bila dah sampaikan kebenaran di luar, terpulang kepada masyarakat untuk buat pertimbangan dan memilih. Mana satu yang bagi mereka bersesuaian dengan hujah dan dalil. Ustaz, bukankah kita kena ikut ulama? Apa serahkan orang awam untuk pilih pula Ustaz? Yalah, hujung-hujungnya orang awam juga nak kena pilih ulama mana nak ikut. Betul? Itulah ijtihad orang awam. Orang kata, oh orang awam ni tak perlu berijtihad. Dia kena ikut je. Yalah, nak ikut siapa? Nak ikut pandangan yang mana? Itu ijtihad orang awam. Dan orang awam tidak boleh sambil lewa dalam isu itu. Tak boleh kata, oh saya ikut ialah siapa-siapa yang terkenal. Boleh macam tu? Boleh dekat akhirat kita jawab macam tu, ya Allah saya ikut siapa yang terkenal. Kan? Kita kena tanya, orang itu terkenal kenapa? Atas sebab yang benar atau atas sebab yang tidak benar? Saya baru dapat berita tadi. Sekejap Oh, bukan saya lah. Benda ni dah dipost secara publik. Posting Ustaz Muhammad Razif. Penting posting ini. Tok Guru mengaku sebagai wali. Tok Guru menurun dan bercakap sebagai ulama silam. Tok Guru menurun dan bercakap sebagai Rasulullah. Roh Fatimah, roh Aisyah masuk dalam badan. Rasulullah datang dalam majlis Tok Guru. Tok Guru benarkan murid lelaki mengurut murid wanita depan suaminya. Okey. Kenapa saya bawa isu ni? Kerana poin-poin ini ditujukan kepada seseorang yang saya boleh kata agak terkenal lah dekat Malaysia ni. Sebab tu kalau kita nak main-main terkenal ni, bahaya. Kebenaran tu tidak terletak pada berapa banyak viewers dia ada dekat YouTube. Siapa yang menilai kebenaran berdasarkan itu, maka dia adalah orang yang telah membuat satu kesilapan yang besar. Ustaz boleh pelankan sikit Ustaz? Dia feedback. Adalah satu kesilapan yang besar. Sebab majoriti ni bila dia buat keputusan untuk memilih mendengar orang-orang tertentu berdasarkan nombor jumlah viewership ni, kenapa dia buat rumusan begitu? Oh, sebab video dia yang terkeluar dekat saya punya suggested video Ustaz. Kan? Boleh kalau gitu YouTube lah yang buatkan ijtihad untuk awak. Kan? YouTube ni Mark Zuckerberg dah beli kan? Di bawah Facebook kan sekarang. Jadi awak punya Syekhul Akbar adalah Mark Zuckerberg. Dan algoritma YouTube dia yang ijtihadkan untuk awak. Itu adalah satu kemalasan. Okay? Apa yang sepatutnya dilakukan adalah bila kita di sebuah kita kata kawasan kita kena dengar paling tidak pandangan-pandangan yang ada di tempat itu. Pandangan-pandangan yang kita kata besar-besar lah. Okay? Paling tidak you kena ada some general idea. Okay, yang ramai kata E, tapi ada satu pihak yang kata B pula. So awak sebagai orang yang mungkin, Ustaz, saya ni bukan orang alim dalam agama, saya pun ada kesibukan kerja saya dan sebagainya Ustaz, saya tak ada waktu untuk buat perbandingan. Paling tidak pun awak mendengar hujahan umum mereka, tahu apa yang mereka nak bawa. Lepas tu, kalau awak tak ada kemahiran untuk memeriksa dalam Al-Quran ataupun Sunnah, dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab usulul fiqh dan sebagainya, awak tak ada kemampuan, maka the only thing that you can do is i'malul aql. You kena muhasabah, you kena berfikir. You duduk sorang-sorang, you tulis kat atas kertas, kata, okay, kumpulan A kata macam ni, kumpulan B kata macam ni. Ini yang akan aku jawab di depan Allah kalau aku pilih. Bukan semua pandangan awak kena buat macam tu, penatlah. Ambil yang isu-isu besar. Isu-isu besar. Contoh, Wahdatul Wujud, apa aku nak pegang ni? Contoh Nur Muhammad, Hakikat Muhammadiyah, nak pegang apa ni? Adakah ini tauhid tahap tertinggi? Atau sebenarnya isu ini adalah satu racun yang telah disuntik oleh golongan tertentu untuk menyesatkan umat Islam? Awak tak boleh kata saya terima dua-dua Ustaz. Saya respect kedua-dua pandangan. Yes, respect is one thing. Kepercayaan awak sendiri, awak tak boleh pegang dua-dua. Sebab dua perkara itu bercanggahan. Okay? Jadi jangan mengikut sesuatu hanya berdasarkan majoriti. Okay? Jangan pula mencari sesuatu kerana ia minoriti.
Ini satu masalah juga. Ada sebahagian orang dalam masyarakat kita, dia suka cari yang minoriti. Dia suka pelik-pelik. Kan? Bila majoriti cakap A, dia suka cari yang orang yang cakap B, yang terpencil. Dan dia pilih tu bukan sebab hujah kuat, tetapi sebab dia suka pelik. Dia suka jadi unik. Ada. Manusia memang ada sikap begitu, khalif. Dia suka khalif tu'raf. Bila awak berbeza, awak jadi istimewa. Kan? Bila awak pelik sikit, awak jadi istimewa. In a good sense or a bad sense. So, kebenaran bukan terletak pada majoriti atau terletak kepada minoriti. Okey? Tetapi kebenaran itu terletak pada hujahan yang kita kata selari dengan Al-Quran dan Sunnah dan kefahaman Nabi, sahabat, salafus salih dan ulama-ulama yang mu'tabar. Okey? Jadi ini saya suspek tak lama lagi akan keluar lah. Awak sendiri akan tahulah siapa orang yang diperkatakan ini. Dan ini adalah dakwaan-dakwaan yang berat. Tapi saya tak terkejut sebab kami dah boleh predict. Soon or in few years to come, you will hear more often about these issues. Tok Guru mengaku wali ni. Maksud dia dapat Allah punya mandat. Allah beritahu dia wali. Yalah, siapa yang berani mendakwa dia wali kecuali dia yakin benar Allah beritahu dia wali, betul tak? Kalau dia, sebab wali ni Allah sayang, macam dia tahu Allah sayang dia? Dengan yakin, lepas tu dia pergi umum kat orang pula, mengaku pula tu. Lepas tu menurun, bercakap sebagai ulama silam, menurun. Dan isu menurun ni, orang mungkin kata, alah ni sesat ustaz, merepek. Tapi kalau awak periksa dalam kitab-kitab sebahagian sufi-sufi yang dianggap sufi-sufi besar, ada something like this. Nantilah kita buka sikit. Kemudian menurun bercakap sebagai Rasulullah. Arkam dulu pun yaqazah juga, tapi yaqazah Arkam tu didakwa antaranya adalah melalui seorang wanita yang bernama Azura. Rasulullah bercakap melalui perempuan itu dengan Ustaz Asy'ari Muhammad di dalam bilik. Okey, so melalui dia orang panggil yaqazah, tapi sebenarnya adalah boleh kata proses menurun. Okey, lepas tu roh Fatimah Aisyah masuk dalam badan. Ni serius ni. Dia serius, tapi kami tak terperanjat sebab benda ni dia akan pergi ke sini akhirnya. Selagi mana akidah-akidah yang selama ini sidang kalam kritik keras tidak terus dikritik oleh ustaz-ustaz lain dan dibiarkan, selagi tu awak akan nampak benda-benda macam ni timbul. It has always been like that. Dan dalam masyarakat kita sekarang ni ada semua ni. Sebenarnya ada dalam ajaran-ajaran yang masih ada dekat Malaysia ni. Sama ada mereka umumkan ataupun tidak, itu saja. Sama ada murid-murid bocorkan ataupun tidak, itu saja cerita dia. So saya nak beritahu benda ni ada. Hanya tunggu masa untuk mereka bocorkan sendiri atau orang dalam mereka yang bongkarkan. Apabila ada i'tiqad hakikat Muhammadiyah, apabila ada i'tiqad Rasulullah SAW ini hadir di dalam tempat-tempat tertentu, apabila ada i'tiqad wali ini boleh selak tirai saja ataupun boleh bercakap terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terkejutkah kita dengan benda-benda macam ni? Orang yang cakap benda ni, orang yang berpegang pada benda-benda ni, dia punya viewership ada satu video dia sampai 200,000 disaksikan. Malaysia ni kalau sampai 200,000 kira dah besar dah tu. Okey, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.